Ada latihan ni, okay, siapa yang dah print boleh buka, siapa yang tak ada boleh rujuk secara digital. Tak apa, nanti boleh tengok kat sini lah, muka surat 71. Ni contoh cikgu try lah sebelum kelas, cikgu try dulu. Okay, contoh soalan Ni ada 7 soalan objektif. Okay. Dia kata which following property of black body radiation. Okay. Kita tengok satu persatu. Bila dia kata as is heated, it change colour from black to blue to red. Tak juga dia takkan berubah daripada black, blue to red, tak ada. Bila dah lama tu baru dah akan jadi warna kegelapan. Tu dia tengok. And then it absorb all incident radiation and does not re-emit any radiation. Okay, salah lah. Sebab bila black body, dia akan absorb dan juga dia akan emit. Cuma kadar emit tu tak sama dengan kadar absorb. Bila dia emit sama, bila dia absorb sama, dia emit sama, tu dinamakan ideal black body. Ideal black body. Contohnya macam matahari lah. Okay. And then it always black even when heated to high temperature. Tak, dia akan berubah warna. Dia akan berubah warna dia. Merujuk kepada warna pelangi tadi lah, ungu, indigo, biru, hijau, kuning, juga merah lah. Ini warna yang terhasil tu merujuk kepada frekuensi. Dia mesti bergantung kepada frekuensi. So kat sini, absorb all incident radiation and re-emit at a frequency determined by its temperature. Dia akan bergantung kepada frekuensi dan juga temperature. So bila temperature bertambah, frekuensi dia akan jadi bertambah lah. Sebab kita faham bila temperature tu bertambah, frekuensi dia bertambah, bermaksud dia more energy. Energy ni sini kita boleh nampak kepada kinetic energy. Dalam satu sistem, bila kata emit kan, bila kata emit, elektron tu dia nak emit, dia nak keluar, dia kena ada tenaga. Tenaga. So dia kena ada kinetic energy. So dia baru dia boleh emit. Kat situ kita boleh rasa dia punya bahang dia dan sebagainya. Okay, ni asas kepada black body radiation. Okay, and then soalan yang kedua, scientists use Planck quantum theory to explain the photoelectric effect. Yang ni pelajar kena ingat lah sebab dia soalan asas. Soalan pattern macam ni yang cikgu amat risau. Sebab kadang-kadang kita banyak fokus kepada calculation. Yang ni kita kena ingat lah. So kat sini kita faham lah bila dia kata kesan photoelectric, dia menjelaskan ataupun dia menggunakan teori Planck lah. Teori Planck. Teori Planck yang merujuk kepada E sama dengan HF. Jadi iaitu energi bergantung kepada frekuensi. Nanti bila kita masuk photoelektrik, kita akan tengok balik perkaitan frekuensi, kinetic energy pun ada. Dia ada threshold frekuensi, dia ada minimum kinetic energy dia. Kita akan nampak macam mana. Itu satu. Okay. Yang soalan yang ketiga. Which graph best represent the relationship between photon energy and photon frequency? Okay. So kat sini bila kita faham idea dan konsep merujuk kepada photon energy and photon frequency, berbalik kepada Einstein punya teori lah, iaitu energy is directly proportional to the frequency. Means kalau frekuensi tu bertambah, energi dia akan jadi bertambah. Yang ni pelajar kena ingat dia punya idea daripada Einstein. Dia ambil daripada teori Planck. So dia dapatlah mengatakan bahawa energy is directly proportional to the frequency. Untuk A, B dan D ni adalah salah. So kena hati-hati. Setakat ni boleh terima? Jelas Okey, insyaAllah Okey, soalan nombor 4. Ni dia suruh calculate. Okey. Cikgu nasihatkan you all bila soalan chapter ni, bahagian quantum and also chapter gravitation, tolong hati-hati. Because dalam chapter ni kita banyak guna nilai yang sangat besar. Bila guna nilai yang sangat besar, sometimes kita tertekan kalkulator tu salah. Tolong hati-hati. Especially kalau topik gravitation tu cikgu risau bila third law tu. Third law of the Kepler. R kuasa 3. Lepas tu V kuasa 2 iaitu 2GM bahagi R kan. 2GM bahagi R. Kalau kita tersilap kat situ habislah. Kita tak perasan dengan nilai kuasa. And also sama juga berlaku untuk topik ni. Kena hati-hati. Dan secara jujur lah cikgu kata topik kuantum ni dia seronok sebab kalau you main formula. Kalau baca dia ngantuk. Ni pengalaman cikgu lah Okay. Blue light has frequency dibagi tahu 6 kali 10 kuasa 14 Hz. Which of the following is the energy of the photon of blue light? Bila dia tanya maklumat yang diberi, frekuensi, dia minta energy of photon. So dalam kepala kita dah ambil lah guna formula Einstein tadi tu. Yang dia adaptasi daripada Max Planck. Iaitu E equal to HF. Kalau dia minta
kalau dia minta wavelength, pelajar dah dapat idea macam mana nak keluarkan dia. Sebab kita tahu yang ni lah yang asas, iaitu C bagi dengan lambda. Kalau soalan tanya, okay, what is the wavelength for the blue light? Kalau wavelength blue light, ambil formula ni. Kalau dia minta energy, ambil formula yang ni. Tapi nak dapatkan wavelength ni, tengok maklumat yang dia beri. Soalan ni boleh jadi 2 kali soalan lah. Dah dapat energy, dia suruh kita kira berapa dia punya wavelength pula. Tapi kalau dia tak, kalau kita tak dapat energy dia, kita boleh juga kira wavelength dia, iaitu C sama dengan F lambda. Terus guna kat sini. Nampak tak? Dia tak ada pening ni. Yang paling penting pelajar tahu dia punya asas dan juga idea bagi konsep soalan ni. So kat sini ada 2 bentuk soalan boleh ditanya. Okay, cikgu masukkan nilai dia, cikgu selesaikan dapatlah 3.98 kali 10 negatif 19 joule. So jawapan yang menghampiri adalah C. 4 kali 10 negatif 19. Okay, ni cikgu bincang cara jawab dia. Nanti you boleh try dan semak jawapan supaya kita nampak. Okay, soalan yang kelima. Okay, dia kata, which of the following phenomena below shows the energy light is quantized? Quantized maksudnya dia partikel. Yang ni kita kena banyak faham dia punya istilah lah. Quantized means dia bersifat seperti partikel. Kalau wave kita faham dia adalah gelombang. So kesan photoelectric effect ni daripada Einstein. Itu yang dalam teori tu katakan Einstein guna the idea of the Max Planck to discuss about the photoelectric effect. Sebab itu adalah kesan ataupun kesan partikel lah, electron as a particle. Okay, kalau polarization, diffraction dan interference tu lebih menjurus ke arah bentuk gelombang. Okay, polarization ni pernah ditanya soalan tahun lepas, SPM trial, Pahang pernah keluar soalan ni. Kenapa polarization digunakan untuk menghalang sinaran cahaya daripada masuk kan? Sebab kita dah faham cahaya ni dia punya bentuk gelombang dia adalah secara transverse. Betul? Betul tak? Betul tak? Gelombang cahaya ni transverse wave, betul tak? Okay, kalau transverse wave maksudnya apa yang terlibat kat sini? Medan apa yang terlibat kat dia? Dengan? Elektromagnetik dengan? Gelombang cahaya. Apa dia? Elektromagnetik dengan? Lupa dah. Apa dia? Elektrik dan juga magnetic field. Gabungan elektrik dan magnetic field. So bila kita tahu dia gabungan perpendikular, katalah yang ni magnetic field, yang warna purple, yang warna merah tu adalah electric field. So gabungan electric field dan juga magnetic field ni dinamakan sebagai electromagnetic wave. Konsep polarization ni diubah dia seperti macam filter. Bila dia buat filter, dia kena olahkan bentuk supaya cahaya ni dapat ditolak daripada masuk. Dapat ditolak daripada masuk. Nanti rujuk dalam channel cikgu. Cikgu ada tunjuk kesan dia. Cara ni. Cikgu dapat video tu daripada ex-student cikgu sebab dia belajar dekat Jepun kan. Lecturer dia buat eksperimen yang tu. Lecturer dia buat eksperimen spesifik sikit lah. Cikgu buat eksperimen kat rumah guna apa nama tu? Tapis air je. Guna tapis air je. Tapi jadi konsep ni untuk polarization. Okay. So pelajar kena jelas lah. Polarization ni untuk efek gelombang, diffraction dan juga interference. Setakat ni clear? Dapat Okay. And then soalan yang ke-6. How does momentum of photon change if wavelength is half? Okay. Bila dikata wavelength is half, yang ni yang pelajar kena pandai olahkan balik formula. Contoh cikgu buat kat sini. Maksudnya wavelength dia half. So asas daripada formula tu lambda sama H over P. Yang ni yang de Broglie punya wavelength. Kena ingat ini formula untuk de Broglie punya wavelength. Okay. So bila cikgu naikkan P tu ke atas kan, bila wavelength tu berkurang, momentum dia akan jadi bertambah. Kalau dia berkurang separuh, maksudnya momentum dia bertambah 2 kali ganda lah. Ni cikgu buat ni. Momentum is directly proportional to 1 over half wavelength. Ni half wavelength. Nampak ni? Half wavelength. So 2 tu naik ke atas. Jadi 2P lah. Ni cara asas lah. Cara pengiraan dia. Konsep dia. Yang ni pelajar kena jelas daripada equation. Yang ni pun tolong hati-hati juga. Pattern soalan ni
ada sekali dia tanya dalam topik graviti yang bila bumi dengan matahari jarak dia double. So pelajar kena ingat balik konsep apa law kena pakai. Untuk example ni, soalan ni dia rujuk kepada third Kepler's law lah. Seronok tau kalau you boleh main formula ni. Okay. And question number 7. Ni kena hati-hati. That's why kalau you perasan cikgu highlight kan, itu adalah maklumat kepada soalan yang nak kita kira dan kita cari. Okay, contoh. A 50 watt laser pen emits red light with wavelength 680 nanometer. Okay, ni kena jelas nanometer. Sebab you tak belajar pertukaran unit masa form 4 itu masa lower form. Yang ni kita kena kenal pasti. Bila kata nanometer, nano tu kuasa berapa? Negatif 9. Ingat balik tera, giga, mega, kilo, desi, senti, mili, mikro, nano, piko. Itu kena ingat. What is the number of photon per second emitted by the laser pen? Kita nak tengok number per second. Berapa banyak elektron yang boleh di-emit dalam tempoh 1 saat tu. Okay. So berbalik kepada formula energi tadi tu. Bila dia kata ada number of photon, letak N sahaja. So cikgu kembangkan number of photon, energi kali dengan lambda bagi dengan HC. Sebab maklumat yang diberi dia letak lambda. So nak dapat lambda, cikgu ambil balik formula tu, masukkan saja. Yang ni Okay. Ni frekuensi kan? Ni dia. C per lambda. So selesaikan. Tekan kalkulator, dapatlah jawapan dia. 1.71 kali 10 kuasa 20. Ni nanti cikgu nak you cuba jawab Cikgu bagi you cuba jawab. Okay. Ni soalan terakhir dari satu soalan structure. Okay. Yang ni kita kena faham asas. Dapat soalan, tengok apa maklumat dia. Effect of being observed when electron beam is allowed to pass through 2 slit and the slit are very close. So dia kata ada 2 slit. Bila kata 2 slit, kita dah faham dah. Iaitu dui celah yang lah. Iaitu phenomenon ataupun interference lah. 2 slit maksudnya double slit double slit yang. Eksperimen double slit yang. Okay, ni ada optical screen, ini adalah partikel. Yang cuba you ingat balik yang masa kita buat eksperimen tu kan, kita nampak cahaya keluar kan. Dia ada warna merah kan, yang pekat tu kan, yang terang tu. Dalam satu dekat dinding yang kita nampak tu. Okay. Sebenarnya kita nampak waktu dia bergerak kat sini adalah faktor gelombang lah, berlaku diffraction pada satu kawasan ni. And then bila dia coincide ataupun dia bertembung kan, dia akan jadi bright dark kan, terang gelap kan. Okay, so bila dia berkumpul pada kawasan yang bright tu, bermaksud all the particle tu berkumpul kat sini. Ni semua particle kat sini lah. Ni kita nama sebagai line spectrum tu, line spectrum. Waktu dia bergerak tu, dia lebih kepada continuous spectrum, gelombang yang bergerak. Tapi bila dah di-capture by the optical screen pada kawasan tu, yang kita nampak terang gelap tu, dia jadi bentuk line spectrum. Iaitu absorption spectrum lah. Ingat balik, kita ada continuous spectrum, absorption spectrum dan juga apa nama tu, absorption dengan emission spectrum. Pelajar kena ingat yang tu, yang asas. Okay, tu satu. Okay, kita tengok pada soalan. What happened to the electron after passing through each slit? Bila dia kata each slit, bermaksud slit tu setiap celah. Bermaksud dia ada obstacle dan juga gap. Okay, so soalan ni dia nampak macam direct question. Tapi kalau kita tersalah jawab, kita terus akan jawab interference. Kalau kita nampak sesuatu tu adalah interference. Tapi bila dia kata pass through each slit, means pelajar kena jump into sistem tu, tengok. Oh, slit tu merujuk kepada obstacle dan juga gap. Pada kawasan sini. Pada kawasan sini dinamakan sebagai diffracted ataupun the diffraction. Electron will be diffract. Akan diffract. Okay. So bila dia dah keluar dua ni, baru dia akan overlap. Bila dia overlap, baru dia akan terhasilkan spektrum yang itu terang gelap tu. Okay. Phenomenon pada screen, observe on the screen. Yang ni lah phenomenon observe on the screen. Ini adalah interference. Okay. So bila berlaku proses ni, walaupun interference, once dia masuk pada kawasan slit, tak kisahlah double slit ke single slit, dia akan alami diffract dulu. Kalau kebetulan ada dua slit, bermaksud dia akan overlap to each other. Kalau ada satu slit saja, dia akan berlaku interference. Diffraction. Kalau pelajar perhatikan, bentuk interference dan juga diffraction dia sama, dia tak berubah.
Kalau interference kita akan nampak terang gelap bersilih ganti, maksudnya satu jalur halus lah. Tapi bila berlaku diffraction, bila berlaku diffraction merujuk kepada satu slit saja, bentuk dia akan jadi macam ni lah yang kita ingat. Ingat tak? Yang ni semua ni kan. Lepas tu dia macam ni. Dia macam ni. Dia spread out the energy lah. Dia akan tertumpu semua kat sini. So partikel tu tertumpu kat sini baru dia spread out. Tu maksud dia. Baru dia spread out. Bila dia spread out tu jarak dia sama lah. Tu maksud dia. And then pelajar kena ingat, elektron dia moving. Bila dia moving, dia ada momentum. Dia ada momentum. So kena ingatlah macam kita kan. Bila kita terlanggar dinding ni, kita jadi lambat ataupun lemah kan. Jadi tak bermaya, contoh kan. Sama juga elektron, bila dia hit satu permukaan, energi dia akan jadi berkurang. Kalau tiada apa-apa, dia akan lalu saja. Tenaga dia besar. Tu maksud dia. So bila berlaku diffraction, energy of the momentum akan jadi berkurang. Ingat balik konsep diffraction. Okay, setakat ni jelas? Boleh dapat? Cikgu laju ke? Sorry Okay, boleh Nanti boleh recall balik Okay. And then, based on the effect shown on the diagram. Okay, effect shown on the diagram means pelajar kena lihat kawasan sini dan juga kawasan sini. So, ada dua fenomena yang berlaku. So, kat sini, is the electron a particle? Okay, kalau rujuk kat sini, yes, dia adalah particle because they're moving. The key word is they're moving kat sini. Dia kata being observed where electrons being allowed pass through. The key word dia pass through. Pass through tu merujuk istilah yang mudah, dia moving. Bila moving dia ada momentum. Itu yang asas. Sebab bila kita belajar topik wave, kita hanya nampak keyword dia pass through to slit. Kita hanya ambil to slit. Bermaksud phenomenon interference. Tapi bila masuk bahagian kuantum, kita kena perhatikan setiap istilah yang digunakan. Pass through bermaksud dia moving. Bergerak, dia kata bergerak dua celah. Ataupun melalui dua celah. Itu maksud dia. Okay. So because it has a momentum. So ataupun pelajar boleh kata electron is moving ataupun it has a mass. Ada salah satulah jawapan. Bila kata moving tu, kenapa cikgu terima moving? Because dia ada velocity. Kenapa cikgu kata dia ada mass? Sebab dia pun bergerak. Objek yang bergerak adalah dia ada momentum. Momentum ni dia langsam lah dia punya situasi dia. Sebab kita faham kalau dia momentum, dia ada mass dan juga ada velocity. So ada 3 pilihan jawapan kat sini. Okay. And then soalan berikut. Is electron a wave? Why? Kan? Okay. So kat sini kalau kita lihat bila dia alami proses gelombang, phenomenon, yes. Because electron has a wavelength ataupun can show the diffraction and interference effect. Okay, jawapan yang paling mudah kalau pelajar tak dapat nak fikir yang diffraction ataupun interference, boleh kata dia ada wavelength. Kenapa kita kata wavelength? So cara mudah nak ingat, because it has a wavelength, ingat kembali. Wavelength sama dengan AX over D. Asas kepada konsep interference tu. Kita nak kira wavelength elektron tadi tu. Ataupun cahaya. Elektron tu adalah tenaga kan, energy of photon. Tenaga tu datang daripada mana? Datang daripada cahaya kan. Itulah. Kalau ditukar cahaya lain, tenaga dia pun akan jadi berubah. Ingat balik yang spektrum. Ungu, indigo, biru, hijau, kuning hingga merah. Yang tu yang asas. Okey. Dapat Okey. Yang ni pun pelajar kena jelas juga bila dah ada berkaitan dengan wavelength, for sure lah dia ada kaitannya dengan frekuensi. Ni asas lah. Okay. And then soalan berikut, fenomena yang berlaku kepada elektron di C. Happen in C. Okay, bila happen in C, kat sini pelajar kena ingat balik. Sebab dia tanya berkenaan dengan particle and dia tanya berkenaan dengan wave. So bermaksud elektron is wave particle duality. Sifat keduilan dia lah. Wave particle duality. Okay, another important application. Ini kena ingat lah. Iaitu electron microscope. Yang ni asas. Electron microscope. Ataupun yang ni kita lebih kepada konsep application. Application bagi quantum theory of light. Kita guna konsep quantum theory of light. Okay, last question. Dia minta kira-kira. Yang ni kena ingat lah. Tengok apa maklumat dia. Determine the de Broglie wavelength. Kata de Broglie wavelength dalam kepala terus dah keluar this formula. Pelajar dah tahu dah. Sebab
Lee Broglie, dia ada kaitkan dengan momentum. And then ingat balik, momentum tu formula dia apa? Tengok maklumat, dia ada mass, dia ada velocity. So terus guna H bagi dengan mv. Dapatlah jawapan dia 1.326 kali 10 negatif 34. And then must remember, bila wavelength dia makin kecil, barulah dia boleh bersifat seperti gelombang. Kita wavelength kita besar, tak boleh. Sebab kalau kita tumbuk dinding, kita akan rasa sakit. Melainkan kalau kita tumbuk dinding, tangan kita tertembus keluar, hebatlah kita. Because kita adalah wave. Itu maksud dia. Setakat ni jelas. Boleh terima?